Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Rabiul Awal 5 November. Bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Fenomena air pasang besar bimbangkan penduduk di Kedah. Juga kit ujian COVID-19 serendah RM6.60, jualan semakin memberangsangkan. Penduduk di sekitar pantai di Kuala Kedah bimbang dengan fenomena air pasang besar yang dijangka menyebabkan ombak setinggi 3.1 meter berlaku tengah malam ini. Tinjauan berita Al-Hijrah di sekitar kampung seberang kota dan Kuala Kedah mendapati air pasang yang bermula sekitar jam 12 tengah hari tadi menyebabkan pelantai ikan dan juga kedai makan di kawasan itu ditenggelami air. Menurut peniaga ikan Ahmad Hashim, fenomena air pasang yang berlaku sejak tengah malam semalam adalah yang terburuk sepanjang dia menetap di kawasan itu. Mereka dimaklumkan air pasang besar yang menyebabkan ombak melebihi 3 meter dijangka berlaku tengah malam ini dan memaksa beberapa peniaga menyimpan barang ke tempat yang lebih tinggi. Barang ni nak kena angkat tu atas meja. Nyabuh tu meja tidak. Kaya pula dah ni pula. Seorang lagi peniaga, Salimah Mansur, berkata keadaan ini juga menyebabkan harga ikan naik sehingga RM10 berbanding sebelum ini RM5 sekilogram. Menurutnya, air pasang itu turut memasuki rumahnya yang terletak tidak jauh dari pasar tempat dia berniaga. Nak kena balik pergi tingkat malam tak terlihat lagi. Habislah berai-berai apa semua masuk air api dah. Apa selalunya memang naik ke rumah? Tak pernah lah semua. Mai duduk sini tak duduk 5 tahun dah tak pernah masuk lah rumah. Sementara itu, penduduk yang tinggal berdekatan pantai di Kuala Kedah turut mengakui fenomena kali ini lebih dahsyat. Barang penelap jugalah. Dia masuk kejut ni tu kita tak sangka kata nak masuk kan. Jadi ini jugalah mari-mari TV apa semua sikit ni apa semua tu. Dia kena habis dah dia. Untuk bulan ni peserta bulan ni tu macam nak? Tak tahulah nak kata nak buat macam mana tengoklah malam ni lagi kita. Duk ni tu rumah adik pun lagi rumah adik dalam lagi masuk banyak rumah tu. Tak pernah lagi ya. Baru pertama ni. Tidak tu duduk naik pun tak sampai lah masuk dalam rumah apa macam ni. Kat luar je. Tapi ni pertama lah masuk sampai dalam rumah lah kedai. Sementara itu, penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Muhammadul Ihsan Muhammad Zain berkata fenomena air pasang besar yang berlaku tengah hari tadi mengakibatkan paras ombak mencecah setinggi 2.7 meter. Sehubungan itu, pihaknya bersedia membantu memindahkan mangsa sekiranya ada rumah yang ditenggelami air. Sementara itu, fenomena air pasang besar turut berlaku di beberapa kawasan di sekitar Selangor, antaranya Tanjung Karang. Menerusi perkongsian di YouTube JEB47, fenomena yang masuk hari kedua itu menyaksikan air melimpah di jalan utama seawal jam 6.30 pagi. Air pasang berkenaan dilapor mula masuk ke longkang sebelum melimpah ke jalan utama. Di Perak, Teluk Intan turut menerima kesan akibat fenomena air pasang besar yang bermula seawal 4.10 pagi semalam. Paras air laut meningkat setinggi 2.4 meter menyebabkan arus air berkenaan melimpahi kawasan penduduk. Perkembangan banjir di Kedah, mangsa banjir di negeri itu semakin meningkat di mana 856 mangsa daripada 234 keluarga masih ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara PPS. Setakat jam 5 petang tadi, Ketua Bahagian Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia EPM Kedah, Major PA Muhammad Muaz Muhammad Yusof berkata jumlah itu melibatkan mangsa di daerah Kota Star, Pokok Sena, Pendang dan Baling. Beliau berkata Kota Star mencatat jumlah pemindahan tertinggi iaitu seramai 550 mangsa daripada 156 keluarga. Kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan SK Langgar, PPS SK Suka Menanti, PPS SK Darul Hikmah,
PPS SK Convent, PPS SK Titi Gajah dan PPS Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Convent. Muhammad Muaz berkata satu lagi PPS dibuka di Kota Star iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Simpang Kuala. Tambah beliau, keseluruhan mangsa banjir di Pendang masih kekal 287 mangsa daripada 75 keluarga dan ditempatkan di PPS Dewan Rakan Sukan Tanah Merah dan PPS Dewan Cendrawasih. Di daerah Baling hanya satu PPS dibuka iaitu di SK Padang Tembak A menempatkan seramai 10 mangsa daripada satu keluarga. Manakala di daerah Pokok Sena seramai 6 mangsa daripada 2 keluarga masih berada di SK Tualang. Sementara itu, Muhammad Muaz menjangkakan mangsa banjir di negeri ini akan bertambah sekiranya hujan lebat pada sebelah malam ditambah fenomena air pasang besar yang diramal sehingga 7 November ini. Penurunan harga kit ujian pantas antigen COVID-19 serendah RM6.60 termasuklah di farmasi menjadikan permintaan terhadap kit itu semakin memberangsangkan. Penurunan berganda dari harga asal itu dilihat realistik memandangkan ia sejajar dengan saranan kerajaan yang menggalakkan ujian kendiri bagi mengekang penularan COVID-19. Tinjauan di farmasi di sekitar Lembah Kelang mendapati kit ujian itu kini dijual pada harga bawah RM10 untuk semua jenis kit. Menurut ahli farmasi Siu Ben Jen, sejak ia dijual pada harga RM6.60, ia menjadikan orang ramai lebih mudah untuk mendapatkan kit berkenaan. Sambutan yang agak hangat lah untuk sejak kebelakangan ini lah. Memang tak ada masalah dengan supplier lah, mereka memberi kerjasama lah. Tapi saya nasihat kepada semua orang supaya mendapatkan test kit ni daripada farmasi lah, kerana farmasi boleh memberi nasihat yang profesional. Last time it was set at RM39.90, so now government has revised to less than RM10 per kit, so make it more affordable to the public. Penurunan harga itu ternyata melegakan pengguna kerana ia dijual dengan lebih berpatutan dan membolehkan mereka lebih kerap melakukan ujian kendiri sebelum memulakan perjalanan atau menghadiri majlis sosial. Harga tu banyak munasabah kerana dah 2 minggu lepas ni saya dah beli salisin test kit, harga dia RM15.90. So when I realise, bila saya realise yang harga dia dah turun kepada RM6.90 kan. So it's very affordable. Pendapat saya sangat baguslah. Sebab sebelum ni harga kan dah lebih daripada dia harga RM16. So sekarang dah turun bawah RM10. So kita boleh beli untuk standby untuk diri kita. Untuk mana kita tak tahu kita nak pergi rentas mana. So benda tu bila dah ada standby sebab bawah RM10 mungkin rakyat pun boleh beli untuk. Bulan lalu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata paras siling harga kit ujian kendiri COVID-19 dalam pasaran dijangka dapat diturunkan mulai November ini selepas pihaknya membuat penilaian di peringkat industri. Selepas 2 bulan dibenarkan beroperasi, aktiviti perniagaan di beberapa premis menjual pakaian di Ibu Negara dilapor masih perlahan. Walaupun harga yang ditawarkan jauh lebih murah, namun kunjungan pelanggan selepas negeri memasuki fasa keempat Pelan Pemulihan Negara PPN dilihat tidak lagi serancak dahulu. Perkara itu diakui sendiri peniaga yang meluahkan turun naik hasil jualan. Pelanggan juga tidaklah meriah seperti dahulu memandangkan Jalan Tunku Abdul Rahman sebelum ini terkenal sebagai syurga pakaian. Alhamdulillah, ada waktu dia okey, ada waktu dia biasalah berniaga macam ni kan, kita tak ada masa dia okey, ada masa tak stabil. Sebab kita pun baru permulaan nak buat bisnes kecil-kecilan macam ni lepas dilanda COVID ni. Sebab sekarang kan still lagi belum stabil lagi dengan keadaan sekarang kan. So kita orang pun nak mencuba dari segi perniagaan kecil ni. So kita orang pun bagi memuaskan hati customer jugalah. Sekarang memang kurang. Tapi bolehlah, alhamdulillah. Macam mana pun kita cakap alhamdulillah. Kalau kita cakap tak bersyukur, memang tak bolehlah macam tu. Tapi alhamdulillah, ada juga tapi kuranglah daripada dulu. Bagi menarik perhatian pengunjung untuk membeli, mereka terpaksa menawarkan pakaian pada harga lebih rendah berbanding ia tidak habis dijual. Stok banyak kita yang tak terjual. Lepas tu kita sekarang ni bila orang minta kurang je kita bagi.
kita sell tak ada lah. Kita bila minta kurang kita bagi je lah macam tu. Biasa kita memang tak ada kurang. Memang harga tetap lah macam tu. Macam kita mengharapkan yang hari Sabtu Ahad aja lah. Lain hari tu macam hari Isnin sampai hari Jumaat tu memang tak ada lah macam ni lah, duduk-duduk saja. Harga ni sebelum lockdown ni macam 50, 60 kita dah macam turun harga lah 35, 40 sebab bos nak clear stok kan. Meskipun kekurangan pelanggan, namun mereka bersyukur perniagaan dapat beroperasi seperti biasa. Malah mereka amat menitik beratkan pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mengawal penularan COVID-19. Ya, di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mahu pembangunan semula Kampung Baru Karak yang terbakar pada awal Oktober lalu dikaji secara menyeluruh dan holistik. Titah baginda, antara aspek keselamatan yang perlu dipertimbang ialah jarak rumah, sistem longkang dan saliran serta kegunaan hydrant water ketika kecemasan. Terdahulu Seri Paduka Baginda yang tiba bersama Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah mendengar sembah taklimat kejadian dan cadangan-cadangan pembangunan semula kampung berkenaan oleh Datuk Seri Liau Tiong Lai. Baginda dalam masa sama menyaksikan penyerahan sumbangan cek daripada Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Infra Sendirian Berhad, Ikhasas Group dan Datuk Nelson Tan bagi pembangunan Kampung Baru Karak bernilai 1.18 juta ringgit. Dalam kejadian 1 Oktober lepas, Kampung Baru Karak terbakar sekaligus memusnahkan 51 buah rumah dan 11 premis perniagaan. Bermula kegagalan, kini mampu raih 5 angka sebulan. Tabung Haji TH tidak pernah melantik mana-mana organisasi atau orang perseorangan untuk menjadi perantara atau ejen dalam hal-hal berkaitan tawaran haji maupun pakej haji. Jelas TH, pemilihan giliran menunaikan haji adalah berdasarkan sistem pendaftaran sebagaimana yang dipraktikkan sebelum ini. TH baru-baru ini menerima laporan daripada pendeposit bahawa ada individu tidak bertanggungjawab yang menawarkan dana haji untuk membolehkan mereka menunaikan haji dengan lebih cepat. Justru TH menasihati orang ramai agar berwaspada dan tidak terpedaya dengan mana-mana pihak yang menawarkan sebarang bentuk dana bagi tujuan mengerjakan ibadat haji melalui panggilan telefon. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, orang ramai boleh berhubung dengan THCC di talian 0362071919. Bukan senang untuk senang. Itu perumpamaan bagi setiap insan dalam mengharungi liku-liku kehidupan yang penuh cabaran. Bagi Muhammad Nazri Ismail, 42 tahun, walaupun beberapa kali gagal dalam perniagaan sebelum ini, beliau tidak pernah berputus asa. Malah semangatnya itu melayakkan beliau untuk bergelar usahawan yang berjaya. Berkat pengorbanan dan kegigihan, Muhammad Nazri kini bergelar usahawan di mana beliau memperoleh pendapatan bercecah 5 angka sebulan hasil jualan air nira kelapa. Dalam tempoh seminggu, Muhammad Nazri mampu menjual sebanyak 5,000 botol air nira kelapa yang dijual pada harga RM4 sebotol. Saya pun buat dah macam-macam dah, buat kerja. Jadi bisnes tu tak berjaya, bisnes ni pun tak berjaya. Jadi kita cuba buat yang kita cuba bangun lagi sekali. Buat biasalah, maknanya orang ni akan cakap macam-macam lah. Jadi kita tak kata tak payah ni tak perlu putus asa lah. Maknanya kita teruskan lagi, cuba. Bapa kepada 3 anak itu mula menceburi bidang pemprosesan air nira kelapa melalui YouTube. Hasil pemerhatian itu, beliau dan isterinya kemudian mula mencari formula sesuai bagi memastikan kualiti air nira yang dihasilkan memberi kepuasan kepada pelanggan. Muhammad Nazri yang berasal dari Felda Bukit Sagu, Kuantan, pada awalnya tidak menyangka penjualan air nira kelapanya yang bermula Mac tahun lalu mendapat permintaan menggalakkan. Air nira kelapa Muhammad Nazri kini telah berada di pasaran sekitar Kuantan, Jerantut dan Kuala Lumpur. Menceritakan semula liku-liku yang dilalui sebelum ini, Nazri pernah menceburi perniagaan menjual barangan kelengkapan rumah
menjual lembu dan menjual peralatan memancing. Program Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar PEKB yang dianjurkan 4 badan bukan kerajaan NGO bakal melahirkan usahawan baru dalam kalangan B40. Ia menyediakan latihan dan kemahiran dalam 13 bidang khusus sebagai persediaan kepada peserta sebelum menceburi alam sebenar perniagaan. Kita ada 13 bidang khususnya dan salah satu ini adalah bidang makanan. Jadi makanan ini adalah supaya dalam tempoh pandemik ni kita harap bidang makanan adalah bidang yang paling mudah menjana pendapatan. Dan alhamdulillah saya rasa berkat daripada latihan yang kita bagi oleh NGO, ada 4 NGO bersama kita dan peserta-peserta yang kita latih ini mereka keluar daripada program khusus kita ini, mereka insya-Allah akan boleh melakukan perniagaan dan akhirnya boleh mendapat pendapatan dan boleh membantu keluarga mereka daripada kesusahan-kesusahan buat masa yang mereka hadapi sekarang ini. Jelasnya kesemua 121 peserta tersebut akan mengikuti kursus selama seminggu di mana mereka akan didedahkan dengan kemahiran pengurusan kewangan dan perniagaan. Setiap peserta yang berjaya menamatkan latihan akan dibekalkan peralatan serta keperluan perniagaan seperti ketuhar, peti sejuk beku serta komputer riba bagi memudahkan urusan perniagaan masing-masing. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis penutupan program PEKB dan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara 4 NGO terlibat iaitu Persatuan Wanita di Hati Rakyat, Persatuan Anak-Anak Terengganu di Selangor dan Wilayah Persekutuan serta Yayasan Mahasiswa dan Sahabat Prihatin Selangor dengan Foodpanda di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Hanya 15 sebuah hotel di Negeri Sembilan mempunyai sijil pengesahan halal Malaysia SPHM. Perkara itu disahkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menerusi perkongsian laman Facebook rasminya hari ini. Daripada jumlah hotel yang disenaraikan, 13 hotel di Port Dickson antaranya Admiral Marina Hotel Berhad, Aka Beach Resort, Avillion Port Dickson, Lexis Port Dickson, The Grand Beach Resort, Dwarf Hotel dan Service Residence. 2 hotel di Seremban yang mempunyai sijil halal adalah Sutra Hotel Sendirian Berhad dan Nilai Spring Resort Hotel. $3,800 pegawai dan anggota polis akan ditugaskan bagi mengawal perjalanan pilihan raya negeri PRN Melaka. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim berkata jumlah itu mencukupi untuk memastikan proses pilihan raya negeri itu berjalan dengan lancar tanpa sebarang kejadian tidak diingini. PDRM juga berharap semua pihak termasuk parti politik, calon, penyokong serta pengundi mematuhi semua peraturan yang ditetapkan. Untuk PRN Negeri Melaka ni, pihak kita memang telah bersiap sedia, bersiap siaga dan kita mendeploykan seramai 3,800 pegawai dan anggota. Kalau 3,800 di Melaka saja tak mencukupi. Kita akan beri bantuan pada pihak kontijen Melaka untuk mereka deploy untuk PRN di Melaka ni. Jadi soalannya cukup tak? Memang cukup pegawai dan anggota kita. Bersedia ke tidak? Memang bersedia. Pihak kita bersedia untuk melaksanakan tugas kita untuk PRN di Melaka ni. Mengulas mengenai PRN Sarawak pula, Datuk Seri Mazlan berkata pihaknya sentiasa bersedia untuk membantu melancarkan proses berkenaan. PDRM kini menunggu pengumuman rasmi dari Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berhubung pelaksanaan PRN Sarawak. Beliau ditemui media selepas menyerahkan sumbangan bakul kasih prihatin Mawib siang tadi. Seramai 2,000 pesara polis di sekitar Kuala Lumpur menerima sumbangan berkenaan bagi mengurangkan beban golongan itu yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Britain luluskan pil antiviral rawat virus COVID-19.
Britain menjadi negara pertama meluluskan pil antiviral yang boleh digunakan untuk merawat COVID-19. Pil Molnupiravir yang dibangunkan Merck dan Ridgeback Biotherapeutics itu dilapor berpotensi mencetuskan perubahan signifikan dalam menangani virus COVID-19 yang telah meragut lebih 5 juta nyawa di seluruh dunia. Agensi Kawal Selia Produk Ubat dan Kesihatan MHRA Britain mengesyorkan ubat tersebut diberikan secepat mungkin berdasarkan ujian positif COVID-19 iaitu dalam masa 5 hari mula bergejala. Pil itu merupakan rawatan antiviral oral pertama di dunia dan data menunjukkan ubat tersebut mampu mengurangkan risiko kematian dan kemasukan ke hospital. Pengarah Perubatan Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan NHS England, Profesor Stephen Powys berkata ubat terbabit akan diberikan kepada pesakit berisiko tinggi susulan Britain bakal berdepan musim sejuk paling mencabar. Penggunaan meluas akan menyusul sekiranya ia terbukti secara klinikal dan kos efektif dalam mengurangkan risiko kemasukan ke hospital dan kematian. Sementara itu, Kumpulan Penasihat Amerika Syarikat akan bermesyuarat pada 30 November ini bagi menyemak data keselamatan dan keberkesanan pil tersebut. Mereka juga akan menentukan undian sama ada pil berkenaan perlu dibenarkan atau sebaliknya. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mahu pengeluar vaksin mengutamakan penghantaran ke fasiliti COVAX untuk diagihkan ke negara-negara miskin, bukannya penghantaran ke negara yang mahu menggunakan vaksin sebagai dos penggalak. Ketua Pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata dos vaksin tidak sepatutnya dihantar lagi ke negara yang sudah mencapai liputan vaksin lebih 40%. Tedros berkata dos penggalakan tidak boleh menjadi keutamaan kecuali kepada kumpulan yang mempunyai masalah imun. Beliau menyeru pengeluar vaksin untuk mengutamakan COVAX dan tidak hanya mengejar keuntungan. We continue to call on manufacturers of vaccines that already have WHO emergency use listing to prioritize COVAX, not shareholder profit. We continue to hear excuses about why low-income countries have only received 0.4% of the world's vaccines. Terdapat beberapa negara terutamanya Afrika yang ketinggalan jauh dalam program suntikan vaksin COVID-19. Menurut WHO, hanya kira-kira 6% populasi di benua itu telah diberi vaksin. Media juga melaporkan hanya 5 negara Afrika dijangka mencapai matlamat untuk vaksin 40% daripada populasi mereka. Sehari selepas perayaan Deepavali, beberapa bandar di utara India diselubungi asap. Delhi hari ini merekodkan kualiti udara pada tahap teruk yang boleh menjejaskan kesihatan dan memberi kesan serius kepada mereka yang tidak sihat. Bacaan indeks kualiti udara di Delhi pada Jumaat melonjak kepada 451 yang diklasifikasikan sebagai berbahaya. Selain pencemaran udara, sampah daripada bunga api dan mercun yang dibakar sempena sambutan Deepavali juga memenuhi jalan raya. Setiap tahun kerajaan mengenakan larangan ke atas mercun, namun ia seakan sukar untuk dikuatkuasakan. Lebih memburukkan keadaan, sambutan Deepavali tiba ketika petani di Punjab dan Haryana membakar sisa menuai mereka sebagai persediaan untuk tanaman baru. India sering dianggap tidak melakukan secukupnya untuk membendung pencemaran. Selepas ini segmen BA Niaga. BA Niaga kali ini membawakan produk keluaran syarikat Bumiputra EcoBait Malaysia. Dengan berasaskan teknologi hijau, EcoBait Malaysia berjaya menghasilkan pelet kucing yang bersifat mesra alam dan mesra haiwan. Syarikat itu dalam masa sama membuka peluang perniagaan kepada pencinta kucing untuk menjadi stokis dan ejen bagi produk keluaran mereka.
EcoBait Malaysia menjadi syarikat pertama yang menghasilkan pelet kucing dari hampas kelapa sawit yang dikitar semula dan dijamin suci dan halal. Ia turut menghasilkan pet spray untuk kebersihan si comel. Sekarang ni EcoBait Malaysia mempelawa pencinta-pencinta si bulus dekat luar sana untuk join kita, di mana kita sekarang ni sedang ada kempen untuk menjana pendapatan melalui hobi membela kucing. So apa yang kita buat ialah kita membuka ruang peluang perniagaan kepada pencinta-pencinta si bulus untuk menjadi ejen, untuk menjadi dropship, untuk menjadi stokis EcoBait Malaysia di seluruh negara. Jadi ini merupakan satu peluang yang baik untuk semua pencinta-pencinta si bulus. EcoBait Malaysia sebelum ini juga berpengalaman luas dalam latihan keusahawanan dan ilmu perniagaan itu pastinya dapat manfaatkan semua stokis dan ejen EcoBait. Kalau macam saya sendiri tak sangat mahir dalam berniaga, tapi bila kita masuk ni kita tahu macam mana bila jumpa orang apa yang patut kita buat. Percayalah, dengan kita cuba, kita berusaha, saya yang mungkin tak pandai sangat nak bercakap ni pun, dah berapa kedai dah saya masuk. Alhamdulillah, dah beratus beg dah terjual. Alhamdulillah, buat masa ni. InsyaAllah, lebih lagi. Dan saya yakin anda semua lebih lagi. Kalau anda semua dah pandai berniaga, apatah lagi lah. Sangat-sangat diadu-adukan. EcoBait Malaysia turut menyertai program peningkatan enterprise Bumi Putra BEEP di bawah SME Corporation Malaysia. Kepada pencinta si bulus di luar sana, saya ajak anda untuk join tim EcoBait Malaysia di mana anda boleh jana pendapatan tambahan dengan minat dan hobi anda. So, jom ramai-ramai sertai EcoBait Malaysia. EcoBait, EcoBait, your best BFF. 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 Segmen BA Niaga itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Menyusul jam 8.45 malam nanti, Globe Al-Hijrah versi Bahasa Arab akan ke udara bersama rakan penyampai Hanan Muhammad Said. Dan jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan dan artikel eksklusif. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.